Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, untuk semua pelajar-pelajar tingkatan 1 yang menonton video ini, terima kasih kerana menonton, and also semoga awak mendapat manfaat yang banyak daripada video ini. Okey, first and foremost, sebagaimana biasa saya ingatkan diri saya dan juga awak supaya kita membetulkan niat belajar dan mengajar lillahi taala mudah-mudahan menjadi saham akhirat kita. Juga dapat dimanfaatkan di dunia. Okey, thank you for watching, and then also please subscribe kalau belum subscribe. And when you discover that this is going to be something beneficial for you, sangat ada manfaatnya, okay, please give me a like and also share with your friends and siapa-siapa yang memerlukannya. Okay, so you have to have this book in front of you. Okay, kita masih lagi dalam bab yang ke-8, dan pastikan awak ada jangka lukis, kompas, kertas kosong dan pembaris Okey, saya telah mengajar tentang nak buat garisan serenjang. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah pembahagi dua sama serenjang So ada line tu kita nak bahagi dua betul-betul dan dia 90 darjah. Bila serenjang means 90 darjah. English is perpendicular. Okey, kalau katakan awak ada line dan kemudian awak ada satu titik di atas, bukan di tengah-tengah, di atas, dan awak kena daripada titik tu nak buat garisan serenjang ke bawah. Saya dah ajar teknik yang kalau tak tahu lagi, tengok yang video sebelum ni, teknik mangkuk tu, and then butterfly kat bawah mangkuk. Okey, kemudian juga kalau garisan ada titik di atas garisan tersebut, bukan di tengah-tengah, macam mana nak buat garisan serenjang? Okey, itu pun telah saya ajar pada kelas yang lepas. Okay, I hope you did try, and also awak dah agak mahir untuk menggunakan your compass ataupun jangka lukis, dan pastikan jangka lukis akan dan baik supaya awak punya lukisan adalah tepat. Okay, hari ni kita sambung pada muka surat 181. Okay, buka muka surat 181. I hope you've tried latih diri 8.1F. Okay, buat cantik-cantik. Okay, dan kemudian kita sambung dengan bagaimanakah anda membina sudut. Okay, setelah tahu macam mana nak bina sudut, then akan disambung dengan nak buat pembahagi sudut, pembahagi dua sudut tersebut. It is called pembahagi dua sama sudut. Okay, so now the first sudut kita nak buat ialah 60 darjah. Sudut pertama ialah 60 darjah. Okay, should by now you should be aware that mungkin sekolah rendah pun dah belajar kan, and saya tak sure sekolah rendah dah belajar ke belum, tapi kita dah belajar tentang guna protractor macam mana 45, 60, 90, 180, sudut refleks, sudut dan sebagainya lah. Okay, so 60 darjah, kalau kita lihat segitiga sama sisi, maksudnya ini sama panjang, sama panjang, sama panjang. Okey, kita ada sudut A, sudut B, sudut C. Okey, dalam segitiga jumlahnya adalah 180 darjah. Disebabkan sama panjang, sudut ni mesti sama mesti sama. So that means 180 darjah bahagi dengan 3, awak akan mendapat 60 darjah. Right? Okey, 60 darjah, cuba tengok. Berapa nilai sini? 60 darjah. Sebab tadi kita berarti bila dia sama, ini 60, ini 60, ini 60. Ketiga-tiganya ada 60. Now, I want to make 60 sahaja dengan jangka lukis bukannya protractor. Dengan jangka lukis, kompas dengan pembaris. Okey, how to do that? Okey. What you need to do, okay, buat garisan tembereng, okay, P and Q. Saya tak ikut buku, tak ikut contoh 7. P and Q. Okay, awak nak buat sudut 60 Sudut apa? Sudut P adalah 60 darjah. Okay, how to do that? Okay, now tadi kan saya kata dia segitiga sama sisi. So what you need to do adalah, you can buat sampai sini tapi besar,
But you can also yang selesa untuk guna jangka lukis. Awak tandakan cucuk P. Okey, tandakan sini. Okey. Okey, sekejap again. Cucuk P, awak buat bukit ya. Kalau buat sini pun boleh, tapi saya pun tak cukup tangan saya ni. Saya buat sini. Saya buat separuh bukit. See? Okey, kenapa saya buat bukit ni? Ini tadi tempat saya cucuk. Saya perlukan point ini. Dengan jarak yang sama ini, saya angkat kompas, cucuk sini. Okey. Ini sama jarak. Ini sama jarak. Ini sama jarak. Okey. So that means pertama buka jangka lukis pada jarak tertentu yang awak pilih ya, jarak tertentu. Okey, cucuk sudut, cucuk je ni, cucuk sudut yang dikehendaki, iaitu dia. Okey, di sini ialah P. Okey, buat cucuk. Okey, buat separuh bukit. Okey, saya dah buat separuh bukit kan. Next, 1, 2, 3. Okey, 4. Angkat jangka lukis tanpa menggerakkan jarak ya. Okey, cucuk nombor 5. Cucuk kaki bukit. Ini cucuk kaki bukit tadi. Tandakan kaki bukit. Nombor 6. Tandakan apa nak kata? Tandakan pada garis bukit tadi. Okey, so jangka lukis. Okey, so now ke-7. Tulis mana? Okey, ke-7. Okey, sambung P, sambung dengan menggunakan pembaris P kepada tanda pada bukit tadi. Okey, so tengok. So saya letak pembaris macam ni. So ini dulu letakkan macam ni. Okey, so it's going to be so that means ini adalah 60 darjah. See? Faham tak? Okey, mula-mula apa? Buka jangka lukis pada jarak tertentu. Kalau pilih katakan, kalau kata ini 8, pilih 6 boleh je. Kalau ini 6, pilih 4 boleh je. Tapi 4 lebih kecil ya. Selesa 5, 6 tu. Okey, then lepas tu cucuk sudut yang dikendaki. Sini dia nak P, cucuk P. Okey, dah cucuk, buat separuh bukit. Separuh bukit ni. Kemudian angkat jangka lukis. Tanpa menggerakkan jarak tadi. Cucuk kaki bukit sini. Ni, kaki bukit ya. Ni cucuk kaki bukit ni nombor 5. Tadi buka jangka lukis. Okey dah. Cucuk sudut yang dikendaki, iaitu P nombor 2. Ni nombor 2. Buat separuh bukit. So ini adalah 3. Ni yang 3. Dari sini gerak ke atas.
angkat jangka lukis. Okey, tanpa menggerakkan jarak. Nombor 5, cucuk kaki bukit. 5, cucuk kaki bukit. Nombor 6, tandakan pada garis bukit. Okey, this is number 6. Macam ni. Okey, kemudian 7 adalah sambung ni ya, ni 7. Faham tak? Faham ke? Tandakan pada garis tak nampak ke? Tak nampak pula ya. Lagi tak nampak. Kena dekat je. Tandakan pada garis. Okey. 6 tadi. Tandakan pada garis bukit tadi. Garis. Okey. Ya, so ini these are the steps. Okay, what if dia nak sudut Q? Okay, now kita buat balik. Kalau tak ingat, awak pause baca balik ataupun ikut semula. Okay, nak sudut Q pula. So kita ada P, macam ni start tadi kan, P, Q. Bila dia kata Q, that means cucuk apa? Cucuk Q. Okay, first cucuk Q. Nombor 2 buat bukit. Okay. Nombor 3 cucuk kaki bukit. Tanda kat sini. Okay. Lepas tu it's going to be ambil jangka pembaris, sambungkan. So ini adalah 60 darjah. Make sure betul-betul kat tengah-tengah ni ya. Saya buat freehand susah sikit lah. Patut orang guna betul-betul kat tengah-tengah ni ya. Ni 60 darjah. Walaupun dia buat, let's say dia nak AB. Okey, dia nak ABC ya. Bina sudut 60 darjah. Bina sudut ABC yang bernilai 60 darjah. Okay, how to do that? Okay, that means cucuk apa? Cucuk yang tengah-tengah ni lah. Cucuk B. Then buatlah bukit, walaupun bukit tu terbalik tak apalah. Ya, bukit terbalik, kaki bukit. Kalau tak awak confuse, pusingkan kertas awak atau buku awak. Ni masih jarak sama ya. Jarak sama ni tanda. Then sambung sini ke sini. Ni 60 darjah. Okay, be careful. Kalau B tengah-tengah, nak B. Kalau A tengah-tengah, nak A. Ya. Nak C, tak tahulah. So, this is C. Sebab C tak ada. Faham? Okay, walaupun kita dapati this is VW. Okay, dia nak sudut WVZ. Okay, adalah 60 darjah. Cucuk apa? Cucuk V lah. Cucuk ni, bukit ni betul-betul terbalik. Dari macam ni ya. Cucuk sampai jari adalah jarum konon. Okey, pada bukit. Dan jarak yang sama ni, make sure cucuk sini, tanda sini, ini adalah Z ya. So sambung V ni kepada ni. So ini 60 darjah. Okey, so this is Z. Jadi okey, tak dapat. Kalau tak dapat, patah balik, try lagi slowly sampai boleh buat tanpa merujuk. Okay, so that is how to build 60 darjah ya. Nak buat 60 darjah berdasarkan teori apa tadi? Segitiga sama adalah 60 darjah di setiap sudut. Okay, look at page 182. Okay, sini pun dia tunjukkan macam mana nak buat. Okay, cucuk Q. Kalau dia nak Q yang 60. Okey, pensel dekat bawah sikit daripada S, kaki bukit. Okey, naik atas bukit, kemudian angkat kompas, cucuk S, tanda dekat P pula. Lepas P, kita akan sambung Q pada P. Itu langkah yang ketiga. Okey, so itu membina 60 darjah. So sudut 60 darjah dah bina dah. Okey, nombor 2 pembahagi.
pembahagi dua sama sudut, ya. Dua sama sudut. Okey, kalau short form ni saya buat pembahagi dua sama sudut. Kan? Sama je. Kalau faham matematik punya ni simbol, senang je lah pembahagi dua sama sudut. Okey, if you have just now, untuk bina PQ, untuk bina 60 easy kan? P ni cucuk P, buat bukit, aduh. Ataupun nak gunakan yang punya tadi, yang dah ada 60 darjah. Okey, cucuk P, kita akan dapat bukit. Okey, sama jarak ni, kita akan dapat ke sini. So, kita akan dapati ini adalah Allahuakbar. Okey. So, ini 60 darjah, right? Bila kita membahagi dua sama sudut, bermaksud saya nak 30. Saya nak 30, ya. That means saya nak 30 darjah saja, bukan 60. How to do that? Okey, nombor 1, cucuk P. Okey. Tandakan di kedua-dua lengan. Nombor 2, tandakan pada kedua lengan. Okey, cucuk P. Saya buat sini. Sini ada, sini ada. Sama jarak, ya? Ini sama, ya? Sama. Okey, then angkat. Okey. Angkat. Nombor 4. Cucuk tanda, ya, cucuk pada nombor 2 tadi. Ni, tanda pada kedua-dua lengan. Cucuk sini. Sini. Sorry, cucuk sini. Okey, buat butterfly ke sini. Agak-agak tengah-tengah, ya. Sebab agak-agak dia akan dapat sini. Okey, cucuk sini, butterfly lagi. Ya, so dua kali cucuk. Cucuk sini, dapat ini. Cucuk sini, dapat ini. Okey. So, cucuk pada nombor 2 tadi, kedua-dua lengan. Kemudian nombor 5, sambung ataupun buat garis daripada P kepada perut butterfly baru. Perut rama-rama. Ya, ini, ya. So that means you're going to sambung. So that means kalau ambil awak punya protractor, sukat ini 30 darjah, ini 30 darjah. Sambung dua-dua 60. It's not only 60. Any sudut, sebarang sudut. Ya. Okey, buku tu dia buat nombor 2, pembagi 2 sama sudut, dia buat 40 darjah. It can be anything. Kata tak diberi pun. Okey, ini steps dia. Okey, katakan tak diberi pun berapa nilai sudut tu. Tiba-tiba awak diberi macam ni. Dia suruh bagi 2. So how? Cucuk sini, ya, nak bagi 2. Bagi 2 sama sudut, cucuk sini. Tanda. Mesti sama jarak tau. Angkat ke tengah-tengah. Bagi 2. So sambung. Walaupun sengit. How to do that? Cucuk sini. Tanda. Okey, dah. Kemudian dari sini tengah-tengah. Butterfly dia. So sambung. See? Senang aja. Kalau buat 90 darjah. Ingat dah buat 90 darjah. Okey, the first one yang senang sangat tu. Katakan nak bagi 2, nak membagi 2 sama serenjang. Cucuk sini, butterfly atas kan, butterfly bawah kan. Cucuk sini, sayap atas, sayap bawah dah ada. So dapat butterfly, sambung. Ini 90. Awak dikendaki membuat 45 darjah. Ini 90. Nak bagi 2, that means cucuk sini, tanda. Sama jarak, ya. Dan jangan gerakkan, bagi butterfly tengah-tengah. So ini 45. See?
Senang je. Bermaksud kalau tadi 60, ni 60, awak buat bagi 2 dapat 30. So 30 boleh dapat. Nak buat 15 pun boleh. Dari sini dan sini guna yang sama pun boleh. Ke tengah pula. So ini adalah 15. Faham tak? Okey, so kita dah belajar buat pembagi dua sama sudut. So page 182 done. Page 183 kita akan dapati ni dah dia ajar balik. Kalau tak faham sini, awak tengok buku. Tak faham buku, tengok sini sampai awak faham. So dia buat 120 macam mana? Nombor 3, sudut 120 darjah. Okey, awak ada bearing PQ. Awak dikendaki membuat sudut 120 sudut P adalah 120 darjah. So saya nak buat cucuk P. Bila 120, 2 kali ganda 60 kan. So bukit awak kena tak boleh separuh, sampai ke belakang. Okey, macam 60 tadi. Ini berapa? 60. Okey, jarak yang sama ni sambung pula. Dapat 120. Tak percaya kalau sambung ke belakang dapat 180. Okey? So senang je, insya-Allah. Okey, awak ada benda ni menegak. Okey. AB. Dia nak sudut B 120. Sudut B tutup B lah. Tutup B, buat bukit dia dalam bukit macam ni. Lebih dia separuh ya. So sekali ni tadi ya. So sekali. Cantik juga. Okey, 2 kali. Ini free hand. Awak boleh kompos elok ya. Melukis elok, sambung. Ini adalah 120. Bagi 2, 60. Bagi 2, 30. Bagi 2, 15. Okey, so latih diri 8.1G. Cuba lihat bagi setiap sudutnya berikut. Jelaskan dengan ringkas bagaimana anda boleh membina sudut itu dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja. Tak boleh guna protractor. Seterusnya bina sudut tersebut. 90 dah tahu tadi kan. You can use apa? Pembagi dua sama serenjang, garis serenjang melalui titik, atas garis tu sendiri pun boleh. Ini bagi dua. Saya tunjuk tadi. That means nak buat 45, 90 tu bagi dua. Apa secepat sangat B tu, sorry. 90 tu boleh buat garis serenjang. Awak dah tahu dah. All the 3 techniques tu kan. Okey, kemudian B pula nak buat 45, bagi dua lah sudut tu. Teknik yang bagi dua tadi. Jadi 45. Okey, 75 macam mana? Saya susah pula ya. 75 tu tak susah sebenarnya. 75 tu, okey, awak bila 60. Allah, awak dah pandai dah buat 60. Okey, so ini 60 kan. Tak cukup lagi. Okey, 60 kepada serenjang 30 kan. Cuba 30 bahagi 2 dapat 15. So, bila 15 ni, ini 60 darjah ni, tambah 15 lagi, tambah 15. Menjadi 75 darjah. Bermaksud ini awak tanda bahagi 2. So, that means this is 15. This is 15. Kedua-dua ini adalah 75 darjah. See? Okay. So, nanti cuba. Make sure you try. Okay. Make sure you try ya. Now, the next one. Kita bina 105. Okay. Kalau teknik sudut pun sebenarnya boleh buat 90. Saya lupa nak beritahu. Teknik yang serenjang boleh, buat 90 pun boleh. Okay, that means
Awak buat bukit. Ini 60, right? Okay. Kemudian ini daripada sini ke sini 120, right? Okay. So ini 60. Ini adalah 60 juga. Betul? Dua-duanya menjadi 120. You want 90 degrees. That means what you're going to do to this one. Cucuk sini, tanda, buat batu pelat tengah-tengah. So this is another 30. 60 dengan 30 menjadi 90. Boleh je. Okay, the last one is going to be 105. I think I go a bit too fast. Okay, so when you learn how to do 60 tadi, okay, buat dulu dah mahir, baru belajar buat pembagi dua sama sudut. Buat pembagi dua sama sudut dah mahir, baru buat yang 120. Okay, dah mahir 120, baru buat yang latih diri 8.1G. Okay, the last one untuk D. This is going to be short video, I think, because you need time to try. Kalau saya terang je macam senang aja kan. Bila buat tu tengok problem pula. Okay, so let's see. Kita nak buat the last one adalah 1D, iaitu sudut 105 darjah. Macam mana? Senang je. Can you do 90? 90 kan? 105 tolak 90, awak dapat berapa? Awak perlu 15 lagi. So ini kau tambah ni dapat ini. So that means belah sini you're going to do 60. You're going to do 60 ya. Kan nak buat. Okay, cucuk sini. You're going to do 60. Okay, sini tanda bukit, sini adalah 60, right? Okay, sekarang ni ini 60. Awak nak 15 sebab 60 tambah 15 tambah 15 90. So sini lebihkan sikit. Okay, sini awak cucuk sini, make sure sama, kemudian bahagi 2. So tadi 30 ni menjadi 15. So kedua-dua ini adalah 105 sebab 90 tambah 15. Faham tak? Tak faham? Kalau tak faham, pause, patah balik, cuba buat sampai dapat. Okay, so I think I got to stop here. Sebab you need time to try. Sebab kalau tengok je macam faham, macam boleh buat je, nanti lupa pula. Okay, bagi memang faham tu no problem. Ada student yang kadang laju juga benda ni. Dia berbakat sebenarnya jadi. Yang boleh jadi arkitek, boleh jadi engineer, boleh jadi benda yang melukis ni lah. Okay, ada pelajar yang struggling nak guna jangka lukis pun sengit-sengit, ketar-ketar macam orang tu yang ketar-ketar tu. Dia punya benda ni ya. Keep on trying. So I want you to try. Latih diri 8.1G. Bahagian melukis ni kita dah habis sebenarnya. That means mahir diri 8.1 tu sila buat ya. That after you try then you know, you understand or not. Kau tak faham, patah balik, dengar balik, setengah jam je 29 minit Okay, so you have to try 183 and also 184. Kalau student saya dalam kelas face to face, saya akan nak tengok kerja dia seorang-seorang. Kalau yang online one to one adalah saya tak buat untuk semua orang. Saya suruh tangkap gambar, hantar, saya check. You have to try. There's no other way. Okay, so nanti insyaAllah next class kita akan buat 8.2 sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okay, so dari situ kita akan belajar mengira pula. Sudut-sudut ni kita mengira pula ya. Okay, so I stop here. That's all for today. Do try. Thank you for watching. Keep on trying. Terus berusaha. Tiada kejayaan tanpa usaha. Okay, tak ada kejayaan datang menggolek. Dia kena usaha untuk mendapatkannya.
So subscribe if you haven't, and give me a like kalau faham. Okay, kalau tak faham pun tak apalah, tak nak like pun tak apalah, doesn't matter to me. Cuma kalau awak bagi like, macam orang kata thank you kat awak lah. Orang kata thank you, happy sikit kan. Orang tak kata thank you pun, pahalanya Allah dah bagi, bukan penting for manusia. Okay, so jaga solat 5 kali sehari. Make sure subuh yang susah tu bangun usaha, jihad dalam diri. Okay, kemudian taat ibu bapa, hormati guru-guru. Taat ibu bapa selagi tak suruh dia maksiat, hormati guru-guru. Okay, kemudian supaya mendapat keberkatan ilmu, taat, hormati lebih tua, sayangi lebih muda, ya. Mudah-mudahan awak punya akhlak yang sangat baik. Don't forget to doa for Gaza, for saudara mara kita di Palestin, saudara seagama. Mereka sedang sangat menderita. It's ethnic cleansing. Maksudnya Yahudi cuba nak hancurkan semua, nak bunuh semua kaum Arab yang, ataupun semua penduduk yang di Gaza. Dia orang nak masuk, nak ambil tempat tu. Setelah bertahun-tahun mereka mendera orang-orang Islam di sana. Bukan Islam je, orang Kristian pun ada. Okay, dia orang ni tak tahulah. Ini sebenarnya dia mahu akhir zaman. Allah sebut dah, Nabi dah sebut dalam hadis-hadis. So ini akan berlaku. Cuma kita tak boleh pergi berperang, tak adalah nak bersuruh pergi berperang, tapi doakan mereka, doakan dengan seikhlas hati, ya. Minta pada Allah. Itu je daya kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Don't forget to subscribe and also give me a like. Okay, so see you next class insyaAllah. Subhanallah.